Hello, ada orang ke? Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Okey. Jadi kelas kita pada hari ini adalah membincangkan tentang soalan-soalan UASA. Okey, jadi kita akan terus sekarang dah pukul 8.40. Okey, jadi kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cikgu agak sengau sikit hari ni sebab cikgu sesama. Okey, jadi kita akan proceed kepada kita punya soalan-soalan dalam UASA. UASA ni apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Walisha, UASA ni apa? Ujian akhir. Ujian. Siapa tahu UASA ni apa? Ujian akhir sesi akademik. Okey, pandai. Ujian akhir sesi akademik. Okey, dalam ujian ni, semua orang kena faham. Soalan-soalan dia akan diberikan secara 3 bahagian. Bahagian A, yang pertama. Bahagian B, bahagian B. Ini yang kedua. Bahagian C. Ini adalah yang ketiga. Jadi, dia ada 3 bahagian. Bahagian A adalah soalan objektif. Objektif dekat sini dia ada A, B, C, D. Dia ada pilihan jawapan. Ada berapa? Ada 20 soalan objektif. Soalan objektif cikgu tak pergi sangat. Kenapa? Sebab dalam soalan objektif, kamu tak tahu pun kamu boleh jawab. Maksudnya apa? Contohlah soalan tu kamu tak tahu pun jawapan dia, tapi kamu tetap boleh bulatkan mana-mana jawapan. Itu soalan A. Bahagian A. Untuk bahagian B, dia dah masuk kepada subjektif. Cumanya dia pergi kepada yang asas sahaja. Maksudnya yang mudah. Yang mudah. Okey. Jadi dekat sini, kalau soalan A ada 20 markah, soalan B pun 20 markah. Cumanya, dekat bahagian C, dia punya subjektif juga. Cuma dia pergi kepada mendalam sikit. Dia bukan asas. Dia bukan dasar. Dia pergi dalam sikit. Jadi dekat dalam bahagian C, kita ada 60 markah. Jadi dekat sini fokus cikgu adalah bahagian B dengan bahagian C. Bahagian B tu mungkinlah cikgu pergi laju sikit sebab dia 20 markah je. Cuma bahagian C kalau boleh cikgu nak sempatkan. Jadi kita kalau berbaki lagi 2 kelas sebelum kamu USA, cikgu plan untuk habiskan bahagian B dengan bahagian C. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Boleh ke semua? Boleh. Okey. Okey, jadi malam ni kelas kita macam mana? Malam ni kelas kita adalah cikgu panggil buat dulu baru jawab. Buat dulu baru jawab. Maksudnya apa? Maksudnya kamu akan cuba buat dulu baru cikgu bagi jawapan. Dan masa dia takkan lama. Tak perlu hantar dekat cikgu, kamu buat dulu cikgu bagi masa. Okey, jadi kita akan pergi step by step soalan 1 dan seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan 1A. Jadi kita akan mula jawab soalan UASA yang cikgu tapis dah daripada soalan-soalan. Okey, jadi masing-masing boleh cuba jawab soalan 1A. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit sahaja.
Okey, dah siap ke belum? Nak dengar suara sikit, dah siap ke? Dah. Bagi tahu. Okey, bagus. Tak payah hantar, tak payah hantar. Tak payah hantar. Okey, soalan bahagian B tak payah hantar. Okey, padatkan jawapan yang betul bagi situasi yang berikut. Sebuah syarikat mengalami kerugian. Bila dia bercakap tentang kerugian, maksudnya sesuatu yang tak bagus lah. Maksudnya sesuatu yang negatif. Jadi jawapan untuk 1A adalah negatif 15,700. Kalau dia bercakap sesuatu yang bertambah, sesuatu yang bersifat untung ataupun dia dapat, maksudnya kita cakap dia positif. Kalau dia rugi, kalau kena bayar hutang, dekat situ adalah kita cakap dia negatif. 1A, jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, habis dekat situ. Kita pergi kepada soalan 1B. 2 markah. Ha. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Kalau pernyataan tu betul, tulis betul. Kalau pernyataan tu salah, tulis salah. Okey. Jangan kamu pergi buat right ataupun pangkah. Takut tak kena dengan format, cikgu kamu berhak untuk salahkan kamu. Okey. Okey, cikgu bagi masa Cuba buat. Tak perlu hantar tak perlu hantar. Cuba buat. Ini kamu dengan diri kamu je tau. Cikgu tak dapat ni nak tunjuk dekat kamu. Okey. Dah sama lah cikgu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak dengar suara sikit. Dah siap ke soalan B ni? Dah. Okey. Dah. Baik, cikgu nak tanya apa tu perdana? Nombor perdana, kamu kena faham, nombor perdana hanya boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan nombor sendiri sahaja. Okey, kita tengok B1. 21 ialah faktor perdana bagi 210. 21 ni nombor perdana tak? Cikgu nak tanya kamu, nombor 21 ni nombor perdana tak? Tahu tak? 21 nombor perdana ke tak? Kamu bahagilah 1 sampai 10. Dekat sini cikgu bahagi. 21 boleh dibahagikan dengan 7. Dan bila dibahagi dengan 7, dia dapat nombor bulat. Jadi bila dia dapat nombor bulat, nombor 21 adalah bukan nombor perdana. Itulah. Faktor perdana adalah nombor-nombor faktor yang terdiri daripada nombor perdana sahaja. Jadi sekarang yang ini kita cakap dia sebagai salah ataupun palsu. Okey. Habis dekat situ. Kemudian kita pergi kepada soalan 2. 210 diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. 2 nombor perdana. 3 nombor perdana. 5 nombor perdana. 7 nombor perdana. Kamu darabkan 2 darab 3 darab 5 darab 7, kamu akan dapat 2 darab 3 darab 5 darab 7, kamu akan dapat 210. Jadi, dia dikira sebagai betul. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Nombor faktor bagi faktor perdana adalah nombor-nombor faktor yang terdiri daripada nombor perdana. Habis dekat sini. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Kita pergi pula kepada soalan C. Okey, cuba selesaikan soalan C. Cikgu bagi masa 30 saat daripada sekarang. Cuba buat.
Untuk siapa-siapa yang dah print yang modul cikgu bagi. Okey. Untuk modul yang cikgu bagi adalah cikgu nak buat sebagai homework. Yang ni soalannya adalah soalan yang orang kata yang cikgu dah kaji. Soalan yang cikgu ambil daripada buku-buku dan cikgu ambil daripada pasia. Cikgu lagi percayakan lah. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan C. Untuk soalan C, kita tengok kepada jawapan dia. Nak tengok jawapan dia, simbol ketaksamaan kamu kena kenal dulu. Ketaksamaan ada 4. Lagi besar dan sama dengan. Lagi kecil dan sama dengan. Tengok betul-betul. Tengok. Kita baca soalan ni, kita nak isi. Mana satu jawapan yang betul? Bilangan penumpang, iaitu N, yang boleh dimuatkan dalam sebuah bas ialah tidak melebihi daripada 40 orang. Kalau kita cakap N lagi besar dan sama dengan 40, maksudnya nilai N tu boleh jadi 50. Boleh jadi 100. Sebab apa? Sebab dia lagi besar daripada 40. Jadi ini salah. Okey, kalau cikgu cakap yang belah bawah N lagi besar daripada 40, maksudnya nilai dia terus membesar. Jadi itu salah. Dan yang kedua, N lagi kecil dan sama dengan 40. Maksudnya apa? Nilai dalam bas maksimum dia 40 orang sahaja. Dan kalau makin sikit daripada 40, dibolehkan. Jadi jawapan dia adalah nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Siapa-siapa yang ada soalan sepanjang cikgu terangkan, tanya je cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2A. Kita pergi kepada soalan 2A. Okey. Okey, cuba selesaikan faktor pokok. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu cubalah. Cuba cari idea. Idea tu adalah benda yang paling penting dalam matematik. Dahsyat ke belum? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Okey. Bila dia kata pokok faktor, apa-apa berkaitan dengan faktor, faktor ni adalah hasil darab semua nombor. Hasil darab semua nombor. Jadi kamu jangan pening pun. Jangan pening. Okey. Kalau kamu pening lah kat soalan ni, kamu ambil je 3 darab 5 darab 5 darab 3 darab 5 darab 3. Okey, kita tekan kalkulator, kita dapat berapa jawapan dia? Cuba masing-masing tekan. Cuba tekan. Dapat berapa? Zahra Humaira dapat berapa? 3 darab 5 darab 5 darab 3 darab 5 darab 3. Dapat berapa? Ada orang tak ni? Boleh ke tolong cikgu tekan kalkulator? 3375. 3375. Terus dapat jawapan dia. Cikgu, pokok tu nak buat apa? Pokok ni adalah hasil darab juga. Cumanya dia darab macam ni, cikgu ajar. 3, dia tak ada apa-apa kan sebelah dia. Jadi kita tulis 3. 5, dia ada bertembung dengan 5 ni. 5 darab 5 dapat 25. 3, tak ada apa-apa pun sebelah dia. Jadi kita dapat 3.
5 bertembung dengan 3. Jadi dekat sini 5 darab 3 kita dapat 15. 3 ni bertembung dengan 25. Kita tekan kalkulator kita dapat 75. Sama juga dengan 3 ni bertembung dengan 15. Ada tembungan dia. Jadi kita tekan kita dapat 45. 75 darab 45, cuba masing-masing tekan kalkulator. Disebabkan 75 ni bertembung dengan 45, cuba tekan kalkulator dapat berapa? 3375. Pandai. Jadi jawapan dia 3375. Kalau kamu tahu cara nak guna pokok, silakan. Kalau kamu tak tahu, ambil tips daripada cikgu, ambil sahaja semua nombor belah bawah dan darabkan sahaja. Jelas ke untuk soalan yang bentuk macam ni? Boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi kepada nisbah. Nisbah, kadar dan kadaran. Cikgu bagi masa untuk kamu cuba selesaikan dalam masa 1 minit. Cuba cuba. Zulaika dah dapat dah jawapan dia. Tengah mengira. Tengah mengira. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan ajar kamu macam mana nak jawab soalan macam ni. Okey, cikgu nak dengar suara sikit. Ada orang ke dekat sini? Ada. Ada. Ingat tahu, semua soalan daripada cikgu ni salin dapatkan tips. Cikgu tak nak ulang balik, tapi rakaman cikgu hantar. Dalam ruang jawapan di bawah, padankan nisbah setara bagi bahagian berlorek dalam segi 4 tepat. Okey, kita kira dulu dalam segi 4 kita ni ada berapa jumlah dia. Okey, kita kira yang keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8. Ada berapa yang dilorekkan? Cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada 6. Nisbah lah cikgu. Kenapa cikgu buat fraction? Fraction pecahan boleh ditukar dalam keadaan nisbah 6, nisbah 8. Nombor atas dulu baru nombor bawah. Cikgu tak ada pun jawapan 6/8, 6 nisbah 8. Ya ke tak ada? Kita cuba buat. 6 bahagi 8 ni boleh dikecilkan dengan sifar 2. 6 bahagi 2. 8 bahagi 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3. 8 bahagi 2 kita dapat 4. Ingat, pecahan boleh ditukarkan kepada nisbah. 3 dulu baru 4. 3 dulu baru 4. Ada dah jawapan dekat situ. Habis dekat situ. Okey. Tadi kita kecilkan. Sekarang kita besarkan. 6/8. Cikgu ambil 6/8. Cikgu ambil 6/8. Tadi cikgu bahagi 2. Sekarang cikgu darab 2. 6 darab 2. 8 darab 2. 6 darab 2 dapat berapa semua? Nak dengar suara sikit. 12. 12. 8 darab 2 kita dapat 16. Ingat, fraction boleh ditukarkan kepada nisbah. Tukarkan dia kepada nisbah. Nombor atas dulu, baru nombor bawah. 12/16.
Tu cara dia, ingat. Nisbah setara dekat sini. Kalau kamu tekan kalkulator, cuba masing-masing tekan kalkulator 6 bahagi 8. 6 bahagi 8 dapat berapa? 0. Okey, 0.75. Cuba kamu tekan pula 3 bahagi 4 dapat berapa? 0.75. Pandai. Cuba tekan kalkulator 12 bahagi 16 dapat berapa? 0.75. Iya. Itulah yang dimaksudkan dengan setara. Nilai yang berbeza, yang nampak lain, tapi sebenarnya nilai dia sama je. Itulah dia. Habis dekat soalan ni. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Ini adalah teorem Pythagoras. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan C. Jadi yang ni kita baru belajar. Cikgu nak tengok berapa ramai orang dapat jawab. 1 markah. Cikgu bagi masa 30 saat untuk cuba selesaikan. Okey, tak apalah 1 minit. Okey, cuba selesaikan. Okey, cuba Cuba. Semua orang kena cuba. Kalau tak dapat buat nanti. Okey, 1 minit, 4 minit cikgu akan mula buat. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi, cikgu nak cuba buat dekat depan. Boleh ke masing-masing? Cikgu nak cuba buat dekat depan ni. Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, baik. Okey. Yang pertama sekali, dia minta panjang Q ke S. Mana panjang Q ke S? Ni cikgu buat yang warna biru. Q pergi kepada S. Jadi, Pythagoras theorem hanya digunakan pada segitiga bersudut tegak. Ingat lesson kelas kita lepas. Jadi untuk segitiga bersudut tegak, ini dia. Jadi untuk mendapatkan nilai QS, ingat kita keluarkan kita punya Pythagoras theorem. Ambil nilai yang paling panjang. Nilai yang paling panjang. Mana panjang sisi yang paling panjang? QS. Cari tu je. Bila kita dah tahu dia yang paling panjang, kita bagi dia duduk sorang-sorang. QS sama dengan QR dan RS ni macam mana? Ikut kamulah. Kamu nak isi QR dulu ke ataupun RS dulu. Jadi dekat sini cikgu buat QR tambah RS. Syarat dia satu je. Yang panjang mesti duduk sorang-sorang. Lepas tu buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Habis dekat situ. Jadi sekarang ni kita nak cari Q pergi kepada S yang ni. Kita kena adalah maklumat QR dengan RS. QR kita boleh cari. Macam mana kita nak cari Q ke R? Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana nak cari Q ke R? 7 tolak 16.
Pandai. Ambil 16. 16 tolak 7. 16 tolak dengan 7. Bila kita tekan kalkulator, kita dapat 9. Jadi, Q ke R kita letak 9 kuasa 2. QS kuasa 2. Tambah RS. Dia tak bagi tahu RS. Macam mana ni? Kamu tak boleh teruskan. Kamu kena cari RS dulu. Jadi nak cari RS, cikgu pekatkan segitiga cikgu. Itu adalah RS. Ingat, teorem Pythagoras hanya boleh dibuat pada segitiga bersudut tegak. Jadi ada dua segitiga bersudut tegak. Yang tadi warna biru, yang sekarang ni cikgu buat warna hijau. Okey, ni dia warna hijau ni. Okey. Jadi kita keluarkan formula dia. Paling panjang. Mana paling panjang? P ke S. Jadi kita tulis PS. PS tu paling panjang. Bila paling panjang dia duduk sorang-sorang. Okey, kemudian kita apa? P ke R, R ke S. Nak tulis mana dulu? Ikut kamu. Jadi dekat sini cikgu tu buat P ke R tambah R ke S. Okey. Lepas tu jangan lupa kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Habis dekat situ. Jadi kita nak buat apa? Kita dekat sini nak cari RS. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan nilai dekat situ yang warna biru. Jadi kita cari PS kita dah ada nilai 20. Masukkan 20 kuasa 2. Sama dengan PR kita dah ada nilai 16 kuasa 2 tambah RS kuasa 2. Pindahkan 20 kuasa 2 ni positif. Dia jadi negatif kuasa 2 RS kuasa 2. 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Lepas tu kamu pindahkan punca kuasa. Jadi kuasa 2 RS tadi dia jadi RS je. Sebab apa? Sebab kuasa 2 dan dipindahkan jadi punca kuasa. Tolong cikgu tekan kalkulator. 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 dapat berapa? 144. Okey, pandai. 144. Punca kuasa 144 dapat berapa? 12. 12. Jadi kita masukkan 12 ke dalam ni. Jadi kita letak 12 kuasa 2. Kita tekan. QS kuasa 2 tadi cikgu pindahkan dia jadi punca kuasa. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Tolong tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 225. Pandai. Punca kuasa 225 dapat berapa semua? 15. 15. 15 cm. Jadi jawapan Q ke S. Q ke S adalah 15 cm. Salin. Cikgu bagi masa untuk kamu salin. Tak sempat salin, ambil gambar. Tak sempat ambil gambar, tengok recording yang cikgu akan hantarkan. Okey. Jelas ke semua? Jalan kerja yang cikgu tunjuk dekat depan, boleh faham? Jelas. Okey, Boleh. habis. Okey, selesai. Selesai. Jadi dekat sini cikgu akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Wow, banyaknya. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan 3A. Cikgu nak tengok kamu faham ke ni ungkapan setara ni? Okey, cikgu bagi masa. Cikgu minta maaf, cikgu tak bagi lama-lama. Cikgu nak suruh kamu selesaikan. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lah ni, 2 minit. Cuba selesaikan. Okey, cuba buat
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak tanya Wan Alisha, dapat buat tak tu? Tak dapat. Dapat. Okey. Yang tengah buat boleh je terus buat. Cikgu akan tunjukkan cara nak jawab soalan ni. Kadang-kadang kita dah tahu dah benda tu. Cuma bila soalan bagi dalam bentuk ayat, kita tak tahu cara nak buat dia. Sama je. Jadual di bawah menunjukkan beberapa operasi penambahan dan penolakan yang melibatkan ungkapan algebra. Cikgu ulang lagi sekali. Dalam algebra, dia ada dua jenis sebutan. Satu sebutan serupa. Satu sebutan tidak serupa. Tolong bagi tahu cikgu sebutan serupa tu macam mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ha. Awak Alisha, sebutan serupa tu macam mana? Sebutan serupa. Tak tahu? Lupa? Lupa lah cikgu. Ha? Lupa lah cikgu. Okey, sebutan serupa adalah apabila keadaan dia sama. Keadaan sama. Kalau sebutan tak serupa apabila keadaan dia berbeza. Contoh, sama daripada segi apa? Sama daripada segi ada huruf 5A dan 3A. Maksudnya huruf dia sama. Huruf dia sama. Kalau dia tak ada A macam mana? 5 dengan 3. Maksudnya dia dalam keadaan integer, dalam keadaan nombor bulat. Kalau keadaan berbeza, cikgu buat 5A tambah 3B. Maksudnya apa? Maksudnya huruf dia lain. Huruf lain. Kalau dalam keadaan yang bawah tu, 5A dengan 3 adalah keadaan dia lain. Satu ada huruf, satu tak ada huruf. Kenapa kita nak kena belajar keadaan sama, keadaan berbeza ni? Sebab kita nak tahu dia boleh tambah ataupun dia boleh tolak hanya dalam keadaan dia sama. Contoh, 5 dengan 3A. 5A tambah 3A. Kita hanya ambil nombor dia, kita akan dapat 8A. 5A tolak 3A. 5 tolak 3 dia dapat 2A. Dia boleh tambah dengan tolak. Kenapa? Sebab dia dalam keadaan yang sama. Ataupun kita panggil dia sebutan serupa. Kalau cikgu buat 5A tambah dengan 3B. 5A tambah 3B. Kamu kena faham. Dia akan dapat juga jawapan 5A tambah 3B. Cikgu ubahlah. Cikgu buat 5A tolak 3B. Dia akan dapat jawapan dalam 5A tolak 3B. Kenapa? Sebab dalam algebra, tambah untuk sebutan yang tak sama. Tak sama daripada segi apa? Huruf dia. Jadi bila huruf dia tak sama, dia tak boleh tambah. Sebab tu dia dapat jawapan yang sama. Dan dia tak boleh tolak. Sebab tu dia dapat jawapan yang sama juga. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh Boleh. Okey. Ambil gambar. Tak sempat ambil gambar. Okey. Kita pergi kepada soalan-soalan ni. Kan? Kita dah tahu dah sebenarnya. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan. Sekarang ni, ungkapan setara ni, kamu kena selesaikan soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Dapat tak macam ni? Okey, jadi dekat sini cikgu tak terus buat kepada semua. Cikgu akan tunjukkan terus. Okey, contoh. Kita pergi kepada nombor 1. Negatif 6XY tolak 8RS tolak 7XY. Kita pergi kepada tambah dalam kurungan RS tolak S. Okey. Jadi kita selesaikan sama-sama. Ingat, step yang pertama adalah buka kurungan. Nak buka kurungan, ada simbol. Negatif darab positif, simbol dia lain. Jadi bila dia lain, dia akan dapat negatif. Negatif 8RS. Cikgu teruskan.
negatif darab negatif. Simbol dia sama. Bila simbol dia sama, dia dapat positif 7xy. Ini positif dengan positif. Simbol dia sama. Positif dengan positif. Jadi dapat positif RS. Positif darab pula dengan negatif. Satu positif, satu negatif. Jadi dia lain. Bila dia lain, dia dapat negatif S. Okey. Habis dah cikgu buka kurungan. Ingat. Cari sebutan yang sama. Cari sebutan yang sama. Kalau kamu tak nampak sebutan yang sama, kamu susun XY sebutan yang sama, huruf dia adalah huruf yang sama. Susun. Negatif 6xy, ini positif 7xy. Lepas tu kita cari sebutan yang sama. Negatif 8rs sama dengan rs. Negatif 8rs tambah 1rs tolak s. Boleh ke cikgu letak 1? Boleh. Okey. Cikgu selesaikanlah. Tolong tekan kalkulator negatif 6 tambah 7. Negatif 6 tambah 7 dapat berapa? 1. 1. Jadi kita dapat XY. Negatif 8 tambah 1. Dapat berapa? 7. Salah. Cuba tekan lagi sekali. Negatif 8 Negatif tambah 7. Iya, kita dapat negatif 7 RS. Lepas tu negatif S. Dia tak ada apa-apa. Kita nak buat apa ni? S. Ya, kita salin saja. Bila dekat sini jawapan kita sama je dengan ni, inilah yang kita panggil ungkapan algebra, yang kita kata ungkapan setara. Tu maksud dia setara. Okey, jadi dekat sini jangan salin jawapan. Salin yang atas ni, iaitu yang ini. Negatif 6xy tolak 8rs tolak 7xy tambah dalam kurungan rs tolak s. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Bagus. Okey. Jadi cikgu akan bagi kamu masa. Cuba kamu selesaikan yang ini. Cikgu nak tengok. Okey, cuba buat yang warna hijau. Dapat tak? Yang warna hijau, jawapan dia cikgu bagi tahu terus. Jawapan dia mesti sama. Dengan XY tolak 7RS tolak S. Cikgu nak tengok kamu dapat tak buat? Okey. Cuba buat. Siapa-siapa yang ada soalan boleh je terus tanya cikgu. Wan Alisha dapat tak tu? Tengah buat. Tengah buat. Okey, jadi habis sudah masa. Amal RSG dapat buat tak tu Amal RSG? Dapat dapat. Okey, saja cikgu suruh buat. Cikgu nak kamu semua boleh dapat. Sebab apa? Sebab benda ni benda yang berulang kali. Okey, tengok siapa-siapa yang tak dapat, tengok kepada yang warna hijau. S tambah 9xy tolak 2rs tolak 2s
Tolak lagi sekali 8XY dalam kurungan tambah 5RS. Okey. Kalau dekat depan ni tak ada tulisan apa-apa, kamu buka je kurungan tu. Sebab apa? Sebab dia positif. Positif darab positif, benda sama. S. Positif darab positif, benda sama. 9XY. Positif darab negatif, dia lain. Bila lain, simbol dia jadi negatif. Negatif 2RS. Tolak 2S, negatif darab positif. Lain, dia akan dapat negatif 8XY. Negatif darab positif dapat negatif. Kan dia lain, satu negatif, satu positif. Jadi negatif 5RS. Dah habis. Susun. Kita tengok jawapan kita nak XY dulu. Susun, cari yang XY dulu. 9XY, cikgu susun kat sini. Okey, negatif 8XY. Okey, habis. Lepas dah ada XY, cikgu tengok kat sini. Oh, dia ada RS. Okey, cikgu buka pula RS kan. Cikgu buka RS. Negatif. Negatif 2RS. Negatif 5RS. Okey, last sekali. Negatif 2S dengan positif S. Selesaikan. 9 boleh tolak dengan 8 sebab dia dalam keadaan sebutan serupa. XY. 9 tolak 8 dapat 1XY. RS. Ini RS, ini RS. Negatif 2 dengan negatif 5, kamu selesaikan, kamu boleh dapat negatif 7RS. Okey, habis. S dengan S. Negatif 2 tambah 1 dapat tambah 1S. Jadi jawapan dia adalah sama macam. Jadi jawapan tu jangan tulis jawapan ni. Tulis jawapan yang besar dekat atas. S tambah 9XY tolak 2RS tolak 2S tolak 8XY tambah 5RS. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Habis dah. Ingat tau, soalan je senang je. Okey. Jadi plot titik ni kita baru belajar. Kita baru belajar. Tempoh masa mengulang kaji. Cuba selesaikan. Pada ruang jawapan, bulatkan jawapan yang betul. Okey, untuk siapa-siapa yang tak nampak, cikgu zoom sekejap. Cikgu zoom sekejap. Ini tempoh masa mengulang kaji. Okey, pada ruang jawapan, bulatkan jawapan yang betul. Mana satu jawapan yang betul ni? Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa 1 minit. Okey, cuba selesaikan. Baca dan dapatkan idea. Jawapan betul ke salah tu tak apa. Sekarang salah tak apa, jangan dalam exam. Khalif dapat buat tak agak-agak tu? Dapat. Okay, ini cikgu bagi nampak dekat kamu soalan-soalan macam ni lah bentuk UASA kamu. Cikgu tak rasa dia lari jauh pun. Lari sikit-sikit. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Tahu tak ni cara nak selesaikan kalau dia minta peratus ni? Zulaika tahu ke macam nak tukarkan kepada peratus? Tahu.
Tahu, alhamdulillah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Berapa peratus bilangan murid yang memperuntukkan sekurang-kurangnya 2 jam untuk membuat ulang kaji? Mana 2 jam ni? Okey, ni kan dekat belah bawah ni adalah jam. Yang satu ni apa? Maksudnya 1 jam. 1.5 ni apa? 1 jam setengah. 2.5 ni apa? 2 jam setengah. Jadi titik tu apa? Titik tu adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang murid yang dah buat ulang kaji selama 1 jam. Itu maksud dia. Okey. Jadi dia nak cari peratus. Peratus tu adalah sekurang-kurangnya 2 jam. Maksudnya 2 ke bawah. Okey, jadi cara nak buat peratus ni macam mana? Kita kira dulu jumlah murid. Kita kira dulu jumlah murid. Macam mana nak kira jumlah murid? Kira jumlah titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 orang murid. Okey. Sekarang 2 jam ke bawah. 2 jam ke bawah. Maksudnya ni 2 jam ke bawah. Jadi ada berapa jumlah murid 2 jam ke bawah ni? Okey. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang. Cara nak tukarkan dia kepada peratus. Ingat, yang ni kau pakai sampai bila-bila. 9 per 15. Kan peratus. Darablah 100. Okey. Jadi kamu tekan sahaja kalkulator 9 per 15 darab 100. Kamu akan dapat 60%. Jawapan dia 60%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi habis dekat situ untuk soalan 1. Soalan 2. Sebelum peperiksaan, setiap murid perlu menambah masa sebanyak 1 jam. Okey. Okey, jadi berapakah peratus bilangan murid yang memperuntukkan sekurang-kurangnya 2 jam untuk membuat ulang kaji? Okey, sekurang-kurangnya 2 jam. Sekurang-kurangnya 2 jam. Sekurang-kurangnya 2 jam. Allah, sorry. Cikgu tersilap. Sekurang-kurangnya maksudnya paling kurang 2 jam. Sorry. Paling kurang 2 jam. Maksudnya kita kena cari 2 jam ke atas. Cikgu minta maaf. Okey, jadi bila kita nak cari 2 jam ke atas, kita kira titik ni. Daripada 2 ni kita kira jumlah pelajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 6 per 15 darab 100. Sebab apa ni? Sebab dia sekurang-kurangnya 2 jam. Maksudnya paling sikit 2 jam dia study. Kalau cikgu ambil satu tu dah lagi sikit daripada 2 jam. Sorry. Okey, jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat 40%. Jawapan dia 40. Sekurang-kurangnya 2 jam. Sorry, cikgu careless. Okey, habis dekat situ. Cikgu nak ulang balik dekat nombor 1 tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Cikgu nak jawab nombor 2. Cikgu padam yang ni. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Sebelum peperiksaan, setiap murid perlu menambah masa untuk mengulang kaji pelajaran sebanyak 1 jam. Maksudnya, 1 ni dia jadi 2. 1.5 ni dia jadi 2.5. Okey, hitung jumlah bilangan murid yang memperuntukkan masa kurang daripada 4 jam untuk buat ulang kaji. Kamu kena faham. Kurang daripada 4 jam. Maksudnya 4 jam ke bawah. Okey. Jadi macam mana nak kira ni? Sekarang ni dia kata tambah 1 jam. Tengok, menambah 1 jam. 1 ni kamu tambah 1 dia jadi 2. 1.5 jadi 2.5. 2 dia jadi 3. Ni jadi 3.5. Ini jadi 4. Ini jadi 4.5. Okey. Jadi itu cara dia. Itu cara kita bermain dengan data. Okey, jadi dekat sini
Kita nak 4 jam ke bawah. Kita nak 4 jam ke bawah. Sebab apa? Kurang daripada 4 jam. Tak boleh sentuh 4 jam tu. Jadi dekat sini kita kira ke bawah. Ini 4 jam kita kira dia punya ke bawah. Kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dekat sini jawapan dia 12. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Boleh faham ke? Alamak, tak dengar suara. Boleh ke? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Ingat, nanti masuk soalan dalam exam ni, tengok dapatkan tips daripada cikgu, macam mana cikgu selesaikan satu-satu. Okey, habis dekat sini. Oh, kita bermain dengan sudut. Okey. Jadi, ingat, bila dia bermain dengan sudut, sudut nak buat garis lurus, sudut nak buat garis refleks. Okey. Jadi, cikgu nak kamu cuba dulu. Cikgu nak kamu cuba. 4. Soalan nombor 4. 2 markah. Cuba selesaikan. Okay, cuba selesaikan. Satu minit je. 1 minit je. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan. Yang paling senang kita nak nampak dekat sini adalah garis lurus. Buat satu garis lurus Q ke T. Nampak tak garis lurus tu? Cikgu nak soal sikit, nampak ke? Nampak. Okey. Dalam Q ke T kita ada X. X. Kita ada 34 tambah 34. Kita ada 63 tambah 63. Jadi kita ada X 34 tambah 63. Nak jadikanlah dia garis lurus. Selesai dah. Satu markah. Okey. Habis untuk garis lurus. Kita pergi pula kepada oh dia cakap apa ni? X. Okey, kita ambil X. Okay, X tambah 34 tambah 34 tambah 97. Mana dia punya ni? Sudut. Sudut dia adalah dekat sini. Okey, jadi untuk sudut ni, nama dia adalah sudut refleks. Nama dia adalah sudut refleks. Cikgu, macam mana kita nak tahu? Iaitu kamu kena hafal. Sudut refleks tu macam mana? Sudut putaran lengkap tu macam mana? Sudut garis lurus tu macam mana? Okey. Jadi dekat sini nama dia sudut refleks. Sudut garis lurus senang je. Kamu akan nampak satu bentuk garis lurus. Sudut putaran lengkap senang je. Kamu akan nampak satu putaran yang lengkap. Sudut refleks adalah dia lebih daripada garis lurus. Dan dia tak sampai pun bentuk dia satu putaran lengkap. Contoh macam ni. Dia lebih daripada garis lurus. Tapi dia tak lengkap pun dalam satu bulatan penuh.
Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Jelas ke? Okey, Boleh. bagus. Okey, habis. Okey, kita proceed pula kepada soalan yang seterusnya. Kita nak tahu dia garis lurus selari ke tak? Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba selesaikan. Sudut dekat sini cikgu bagi tips kita pakai sudut selang-seli. Kita pakai sudut selang-seli. Sudut selang-seli tu macam mana? Sudut selang-seli adalah apabila ada dua garis lurus yang selari dan kita ada satu garis rentas. Selang-seli kalau dekat sini adalah 60, maksudnya sini pun 60. Ni maksudnya sudut selang-seli. Okey. Berdasarkan maklumat yang cikgu bagi, cuba selesaikan. Okey. Habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan tunjukkan tips ni cara nak buat ni. Ingat ni, satu bulatan satu markah. Salah buat bermakna hilang lagi satu markah. Cikgu nak buat ke depan boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Sudut selang-seli untuk soalan nombor 1. Kalau sini 135, maksudnya sini pun 135. Nak cek dia selang-seli ke tak? Kamu kena faham, dekat sini kan garis lurus. Maksudnya bila dia dalam keadaan garis lurus, kamu boleh cek. 135 tambah dengan 45, kamu cek. Dapat ke garis lurus? Dapat ke 180? Okey. Jadi kamu tekan je kalkulator. 135 tambah 45 dapat berapa semua? Dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 135 tambah 45 dapat berapa? Hey, mana orang? 135 tambah 45 dapat berapa? 180. Ya, kita akan dapat 180. Jadi bila dia dapat 180, maksudnya PQ dengan RS adalah orang kata adalah garis lurus selari. Itu cara dia. Kita nak cek dia garis lurus selari ataupun bukan garis lurus selari. Jadi dekat sini dia bila dia sama dapat 180, dia adalah garis selari lah. Tapi bila statement dekat sini kata bukan garis selari, maksudnya dia adalah palsu. Sepatutnya dia adalah garis selari. Habis dekat situ.
Sebab apa? Sebab kita kira dekat sini 135 tambah dengan 45 dapat je garis lurus sama 180. Habis dekat situ. Kalau kamu dapat dia lain, maksudnya garis lurus tu sengit. Jadi bila dia sengit, dia dikira sebagai bukan garis lurus selari. Okey, habis dekat soalan nombor 1, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Pakai sudut selang-seli. Kalau sini 63, maksudnya sini pun 63. Kita cek dia garis lurus selari ke tak. Ambil 63 tambah dengan 117. Dapat tak garis lurus? Okey, sekarang tekan kalkulator. 63 tambah 117 dapat berapa? 180. Iya. Jadi kalau kita dapat dia 180, dia garis lurus ke tak? Ya. Iya, jadi jawapan dia adalah benar. Tu cara nak buat dia. Okey, habis. Inilah info yang kamu pakai. Sudut, nama dia sudut selang seli. Habis dekat sini. Tulislah salin. Okey, habis kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Okey. Jadi nak dapat 180 ni macam mana? Okey, cikgu nak kamu cuba jawab. Soalan 5A ni macam mana kita nak tambahkan, kita nak dapat dia 180. Okey, cuba selesaikan. Okey. 2 markah, macam ni je 2 markah. Jadi jangan hilang lah, jangan hilang, jangan miss. Okey, cuba selesaikan. Cikgu bagi masa 1 minit sahaja. Cuba buat cuba buat. Okey, habis sudah. Ahmad RSG dapat buat tak? Dapat. Okey. Mana satu jawapan dia, Ahmad? Ahmad buat apa jawapan dia? A tambah B. Pandai. A tambah B. Siapa yang buat A tambah B? 1 markah. Lagi satu, siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang bila ditambahkan dia dapat 180 dekat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? BCD. Okey, pandai. Belah dalam B, C, D. Ingat latihan-latihan yang kita dah buat? B, C, D. Jadi siapa yang dah buat tu, 1 lagi markah, 2 markah. Jadi jangan hilanglah markah-markah dekat soalan-soalan macam ni. Kita panggil ni sebenarnya soalan bonus. Okey, habis dah soalan 5A. Okey, kita pergi pula kepada soalan 5B. Lepas ni kita masuk bahagian C. Okey, jadi ingat kita dah pernah buat ni soalan ni. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Okey, cikgu bagi masa 1 minit.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi kita tengok soalan yang bentuk macam ni. Ni adalah soalan tajuk set. Soalan tajuk set. Okey, isikan tempat kosong berdasarkan senarai jawapan di bawah. Okey, apa ahli kumpulan dia? Dia kata apa? X ialah gandaan 3, X lagi kecil daripada 10. Mana satu gandaan 3, 6 ke 8? 6. 6. Jadi bila 6 ni gandaan 3, 6 ni termasuk dalam set S. 8 tu bukan gandaan 3. Jadi 8 tu tak termasuk dalam set S. Itu sahaja. 2 markah. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Jadi soalan-soalan yang bahagian B macam ni, jangan hilang markah. Siapa nak A, soalan bahagian B kena skor. Kena skor. Semua cikgu dah tunjuk dah macam mana cara nak jawab. Okey, jadi kita nak proceed kepada soalan bahagian C. Soalan bahagian yang seterusnya, dia memerlukan pengiraan. Tapi kamu jangan down. Sebab apa? Sebab bahagian C dia banyak markah. Okey. Jadi untuk soalan yang seterusnya. Okey. Nyatakan bilangan terbanyak. Lepas tu tukarkan perwakilan kepada plot batang dan daun kepada plot titik. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan di hadapan. Okey. Plot batang dan daun. Plot batang dan daun. Cikgu nak kamu cuba selesaikan. Untuk soalan ni, kamu kena cuba buat. Sebab apa? Sebab kalau dalam periksa, kita nampak senang je. Tapi dia 4 markah. Dia adalah 4 markah. Okey. Jadi, cuba untuk selesaikan soalan-soalan di hadapan. Okey, boleh cuba buat. Cikgu tunggu. Empat markah, 4 markah dah ni. Okey, habis sudah masa untuk menjawab. Okey. Nak masa lagi ke nak cuba nak cikgu bagi tahu terus? Ada orang tak tahu? Nak dengar suara sikit? Nak cikgu mula jawab ke? Hello, ada orang ke? Zahra Humaira dapat buat Zahra? Okey. Sikit. Sikit. Khalif dapat buat tak soalan ni Khalif? Sikit. Sikit. Okey, senang je soalan ni. Nyatakan bilangan terbanyak manggis di dalam plastik tu. Okey,
Macam mana nak baca 18? Apa maksud 18 dekat situ? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak tahu. Zulaika, apa maksud 18? Tahu tak? Okey. 1 kalau dekat batang adalah untuk puluh. Kalau untuk daun kita panggil dia sa. 18 dekat sini maksudnya 18. 18 yang seterusnya maksudnya 18. Okey. Masuk lagi 19 maksudnya 19. 19 maksudnya 19. Itu maksudnya plot batang dan daun. Kalau bawah tu 20. 20 tu maksudnya 20. 20 maksudnya 20. 20 maksudnya lagi 20. 21 maksudnya 21. 22 maksudnya 22. 23 maksudnya 23. Itu cara nak baca batang dan daun. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Jadi dia tanya apa? Nyatakan bilangan terbanyak. Terbanyak dekat sini 23. Ini 2 markah. Kalau kamu tak tahu cara nak keluarkan maklumat ni, kamu hilang 2 markah macam tu je. Padahal senang je. Kita keluarkan ini untuk puluh, ini untuk sah. 2 markah kat situ. Okey, tukarkan plot batang daun kepada plot titik. Okey, 18 ada berapa? 1, 2. Jadi kamu titik je lah. Ambil 18, adakan 1, 2 titik. 19 ada 2. 19, 2 titik. 20, 1, 2, 3. 1, 2, 3 titik. 21, 1 titik. 22, 1 titik. 23, 1 titik. 2 markah. Total yang kamu berhak dapat dekat sini adalah 4 markah. Inilah maksud cikgu cara menjawab. Senang je. Tapi kita tak tahu cara nak jawab dengan betul. 4 markah dah kamu dapat. 4 markah dekat sini. Kamu tahu ke apa maksud 4 markah kat sini? Cikgu nak tahu sikit apa maksud 4 markah kat sini. Khalif tahu ke apa maksud 4 markah kat sini? Khalif tahu ke? Tak. 4 markah dekat sini bermaksud 4%. 4 markah dekat sini maksudnya 4%. Hilang 4 markah. Cuba kamu bayangkan kan. Kamu nak A lagi 3 markah. Kamu perlukan 1 markah je lagi. Mana nak dapat? Hilang. Hilang dekat sini. Okey. Habis dekat situ. Okey. Jadi, cuba jangan hilang markah pun. Jangan hilang apa-apa markah pun. Sebab kalau kamu hilang markah, dekat soalan-soalan mudah, kamu susah untuk skor. Kamu susah untuk dapatkan. Okey. Jadi, masing-masing kita tengok kepada pengiraan markah. Sini dah 20 macam cikgu bagi tahu tadi. Soalan bahagian B 1, 2, 3, 4, 5. Sini dah 20 markah. Soalan bahagian C 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 markah. 20 tambah 20 tambah 60 dapat berapa semua? Cikgu nak tanya sikit. 100. 100. 1 markah kamu hilang maksudnya 1% kamu hilang. Cuba kamu fokus yang cikgu dah ajar tadi. Kamu dah dapat 20 markah. Kamu dah ada 20 markah. Jadi, sebab tu cikgu nak ajar. 20 markah campur dengan 4 markah tadi kita dah buat. Kita dah ada 24 markah. Takkanlah bahagian A kamu salah semua. Itulah info-info yang kamu kena tahu sebab kamu tingkatan 1. Baru first time masuk UASA. Tak berjawab UASA. Jadi kamu kena faham 1 markah tu 1%.
Kamu dapat 10 markah bermakna kamu dah ada 10%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Tak ada orang. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Habis dekat situ. Okey. Ini soalan ni 2 markah. Okey, sekarang wakilkan hubungan antara berikut dalam bentuk A, B, C. 2 markah, 1 minit. Cuba selesaikan. Ingat cakap cikgu, walaupun 2 markah, soalan ni soalan yang kamu patut dapat 2 markah tu. Jadi jangan cuba careless. Okey, cuba selesaikan. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Faham. Dekat WhatsApp, tayar hantar kat WhatsApp. 1 minit je. Okey, dapat buat tak semua? Nak dengar suara sikit, dapat buat tak? Dapat. Okey, bagus. A, B, C. A kita 280. B kita 200. C kita 250. Okey. Okey. Jadi bila kita berhadapan dengan soalan yang bentuk nisbah, kamu jawab macam ni pun betul. Tapi kalau boleh kecilkan. Kecilkan. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita ambil bentuk nisbah termudah. Kita ambil bentuk dalam keadaan nisbah termudah. Okey, contoh kalau kamu nak kecilkan. 280, 200, 250. Bahagi 10, bahagi 10, bahagi 10. Jangan dapat perpuluhan. Jangan dapat perpuluhan. Bila kamu dapat perpuluhan, kamu stop. Maksudnya kat situ tak boleh dikecilkan lagi. Sebagai contoh, 280, 200, 250. Kita akan pergi Tengok soalan ni cikgu akan jawab. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, dia 280. Kita kecilkan dia. Bahagi 10. Kalau sini bahagi 10, sini pun kena bahagi 10, sini pun kena bahagi 10. Dan setiap lepas kamu bahagi, jangan dapat perpuluhan. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Sebab apa? Sebab bila kamu dapat perpuluhan, takut-takut kamu hilang markah. 280 bahagi 10 kita dapat 28. 200 bahagi 10 kita dapat 20. 250 bahagi 10 kita dapat 25. Ini jawapan dia. Ini jawapan untuk nombor 1. Ingat, nisbah mesti bagi jawapan dalam keadaan terkecil. Macam mana nak kecilkan dia? Bahagi dengan satu nombor yang bila kamu bahagi dengan ketiga-tiganya, tiga-tiga tu tak dapat perpuluhan. Itu cara dia. Okey, soalan 2. BCA. B kita 200. Tadi kita dah kecilkan jadi 20. C kita 250. Tadi kita dah kecilkan dapat 25. A kita 28. Ini jawapan kita 2 markah. Jangan pandang rendah 2 markah. 2 markah dekat sini menandakan 2%. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham.
Okey. Habis. Ingat soalan-soalan ni penting. Ini soalan ni penting. Soalan ni cikgu bagi tahu lagi penting daripada soalan dekat WhatsApp cikgu hantar. Lagi penting daripada WhatsApp yang cikgu hantar. Okey, habis dekat situ. Kita selesaikan soalan C. 4 markah. 4 markah. Soalan yang kita pernah buat je. 4 markah. Okey, jadi dekat sini kamu kena faham ni. Kalau kamu nak A, 4 markah ni sangat-sangat penting. Kalau kamu nak lulus, 4 markah ni sangat-sangat penting. Cuba kamu bayangkan markah kamu exam 36%. Nak lulus perlu 4 markah. Ni soalan 4 markah. Okey, jadi cuba selesaikan. Cikgu tunggu dek. Cikgu, soalan ni cikgu nak masing-masing hantar dekat WhatsApp. Masing-masing cuba buat dan selesaikan, hantar dekat WhatsApp. Okey, hantar kat WhatsApp. Cikgu bagi masa 2 minit. Cikgu nak masing-masing cuba jawab. Kalau kita tak cuba, kita tak dapat flow tu. Cuba buat. Cuba buat semua. Soalan-soalan macam ni kena mahir dah. Algebra. Okey, bagus. Bagus. Ingat tau, cikgu bagi tahu sangat-sangat. Ni 4 markah ni penting. Kita cuba dah target A. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu nak tanya kamu semua. Kalau soalan-soalan macam ni, kita tak tahu buat, kita nak buat apa? Ammar RSG, kalau Ammar tak tahu nak selesaikan soalan ni, Ammar nak buat apa?
Saya akan berusaha sedaya upaya. Kalau tak dapat juga, tak payah buat lah. Okey, bagus dah ayat pertama tu. Amar tulis je apa-apa yang berkaitan. Takut-takut ada markah kesian. Ini bukan soalan objektif. Soalan objektif, kalau kamu bulat jawapan yang betul, betul lah. Kalau kamu salah, jawapan tu salah lah. Tapi soalan subjektif, kalau 4 markah tu, kamu tak tahu 4 markah tu dekat mana. Jadi, selagi kita boleh buat, kita buat je. Sebab apa? Kalau kita tak tahu pun, jangan bagi kita dapat markah kosong. Kalau boleh, kita tulis dia banyak-banyak. Biar cikgu tu rasa kesian dengan kita, cikgu tu bagi setengah ke, bagi 1 ke. Ingat 1 tu apa? 1%. Okey, habis. Cikgu akan mula selesaikan. Cikgu buat dulu X per 2 tambah 1, 3. Ni cikgu dah ajar. Pindahkan 1 dulu. Ingat sebutan serupa dia. X per 2, kita pindahkan positif 1, dia jadi negatif 1. X per 2, dekat sini 3 tolak 1 dapat 2. 2 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 2 darab 2. Jadi dekat sini kita dapat 4. Sini saja 2 markah. Habis. Kalau kamu dah dapat selesaikan 1 tu pun, dah dapat 2 markah dah. Tak tahu yang sebelah? Senang je cari sebutan serupa. Ingat cikgu cakap, cari sebutan yang serupa. Bila kita dah jumpa sebutan serupa mana? 3X dengan 5X ni kita dah buat. Jangan pening-pening. Kita pindahkan. Kenapa cikgu pindahkan ke kiri? Sebab huruf mesti duduk belah kiri. Cikgu ada terangkan. 3X ni positif, dia jadi negatif 5X. 11, 7 ni positif. Bagi dia duduk dengan kawan dia. Kawan dia tu 11. Kenapa 11 tu kawan dia? Sebab dua-dua tak ada huruf. 7 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 3 tolak 5X, kita dapat berapa? Kita dapat negatif 2X. 11 tolak dengan 7. Bila 11 tolak dengan 7, kita dapat 4. Negatif, ada negatif, kita pindahkan benda yang ada negatif. Kita akan dapat ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Bila kita pindahkan benda yang ada negatif, simbol ni tadi pandang kiri, sekarang pandang kanan. Jadi kita akan dapat 4 bahagi negatif 2, kita dapat negatif 2. Maksudnya apa antara kaitan dia? Maksudnya adalah X mesti lagi besar daripada negatif 2. Dan lagi kecil daripada 4. Inilah jawapan dia. Itu cara nak buat dia. Ini jawapan dia. Okey, salin. Cikgu tahu ada yang tak dapat. Tak sempat salin, macam cikgu bagi tahu, ambil gambar. Tak sempat ambil gambar, tengok recording. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham? Hello, jelas ke? Boleh faham ke? Faham. Okey. Bagus. Okey, jadi dekat sini kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Ingat, soalan-soalan ni cikgu kaji, cikgu dah tapis. Okey, jadi cikgu nak kamu cuba selesaikan. Okey, soalan 2A. Ini adalah soalan cara tekan kalkulator 3 markah. Apa maksud 3 markah? Maksudnya 3%. Okey, jadi cuba selesaikan soalan 2A. Soalan 2A ni cara kamu tekan kalkulator je. Cara kamu tekan kalkulator je. Kamu tekan kalkulator dengan betul, dah dapat 3 markah. Ingat, kita sebenarnya kita rasa matematik tu susah. Kita dah study tapi tak dapat jawab. Tak dapat markah tinggi. Bukan apa. Sebab kita tak tahu nak cari markah dekat mana dalam periksa. Okey, cuba selesaikan.
Okey, habis sudah. Okey, jadi cara dia dekat sini. Cikgu nak dengar suara sikit. Semua orang ada ke kat sini? Ada. Ada. Cara dia bila kita nak tekan kalkulator, jangan tekan sekaligus. Kita tekan satu-satu. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 dapat berapa? Cuba tekan. 4 kuasa 2 dapat berapa? 16. 16. Tolak. Punca kuasa 3, 27. Tekan sebiji macam ni. Punca kuasa 3, 27 dapat berapa? 3. 3. Bahagi. Ini dia letak kurungan. Negatif 1 kuasa 3 dalam kurungan. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 1. Ya, pandai. Sekarang kamu dah hilangkan dah kuasa 2. Kamu dah hilangkan dah punca kuasa 3. Kamu dah hilangkan dah kuasa 3. Nak buat apa? Tekan je sebiji macam tu dalam kalkulator. Jadi bila kita tekan je sebiji, kita dapat berapa jawapan kita? Nak dengar suara sikit, kita dapat berapa? 19. Iya, kita dapat 19. 3 markah. Mudahnya nak dapat 3 markah. Kenapa kamu selalu abaikan 3 markah tu? Mudah saja nak dapat 3 markah tu. Okey. Jelas ke sampai sini semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Faham. Yang lain nak dengar suara? Okey. 3 markah dekat sini bermakna 3%. Bermakna 3%. Amal RSG jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, habis 2A, kita pergi kepada 2B. Kita pergi kepada soalan 2B. Okey, jadi berdasarkan statement ni, ini berapa markah? 3 markah juga. 3 markah. Cikgu nak masing-masing cuba buat. Cikgu bagi masa 2 minit, 2 ke 3 minit. Cuba buat, lepas tu hantar dekat cikgu. Hantar kat WhatsApp ini. Cikgu nak tengok. Dah biar. Okey, cuba selesaikan. Hantar kat cikgu. Bagus. Dia dah hantar. Ya, pandai. Tirah tak ada selalu ada Tirah. Zulaika dapat buat tak tu? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. Cuba masing-masing buat. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Tepat pukul 10.20, cikgu akan tunjukkan. Ingat, jangan tinggalkan. Senang je. Zahra Humaira ada ke Zahra Humaira?
Ada. Slow motion. Okey. Cuba. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu nak dengar sikit suara. Ada orang tak? Nak dengar sikit suara, ada orang tak? Cikgu tengah ketuk pintu ni, tok. Ada orang ke? Ya. Seorang je, yang lain ada ke? Ada. Ai, mana ni? Ada. Okey. Okey, murid P diberi 3 batang lidi. Lidi dia ada 3, 1, 2, 3. Okey, panjang lidi masing-masing tu ni 7 sentimeter. Ini 24, ini 24 sentimeter. Ini 25, ni 25 sentimeter. Adakah murid P dapat membentuk rangka yang bentuk segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak dia macam ni. Dia ada satu benda yang paling panjang iaitu 25. Jadi kat sinilah kita letak dia 25. Lepas tu dia ada 24. Jadi dekat sini kita nampak pendek sikit, kita letak 24. Dekat sini 7. Jadi kita letak sini 7. Okey. Jadi kita kalau kita nak test sesuatu tu dia bersudut tegak ataupun tak, kita tengok dia punya 90 darjah. Yang paling panjang 25 tu duduk sorang-sorang. Sama dengan ikutlah kalau nak tulis 24 tu dengan 24 tu 7 tu 24 dengan 7. Kuasa 2. Kamu selesaikan. Kalau dekat kiri sama dengan kanan, jawapan dia dapat membentuk segitiga bersudut tegak. 25 kuasa 2 kamu tekan 625. 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 kamu tekan kalkulator 625 juga. Jadinya dia dikira sebagai dia adalah bersudut tegak. 3 markah. Itu je kiraan dia. Kiraan dia ni je. Kiraan dia. Cara nak mengira sesuatu tu adalah segitiga bersudut tegak. Adalah kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi ini je yang kita kira. Yang lebihnya mana? Yang lebihnya cara nak faham soalan tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan mengira lah. Kita jawab soalan mengira sikit. Okey, tak apa-apa. Kita berjawab soalan ni.
Kategori terkecil bagi 3 dan 14. Tak nak, tak best. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey. Okey, cuba selesaikan. Lukis gambar rajah van mewakili A pelengkap. Berapa markah ni? 3 markah. 3 markah. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa 3 minit. Okey, 1 minit lagi. Betul ke cikgu? Okey. 1 minit lagi cikgu jawab . Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan jawab cara dia. Ni soalan yang terakhir dah . Okey, ni adalah set semester. Kita ada 30 sampai 50. Cumanya dia tak mula dengan 30. Kalau dia mula dengan 30, dia ada sama dengan dekat belah bawah. Tapi dia tak ada. Jadi kita mula dengan 31. 31 nak pergi sampai mana? 50 ni tak boleh berhenti sampai 50. Kena berhenti sampai 49. Jadi berhentilah. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49. Ni set semester dia. A tu gandaan 3. Mana-mana dalam ni adalah sifir 3, kamu kena ambil. Mana-mana dalam ni adalah sifir 3, kamu kena ambil. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak check? Kamu bahagilah dengan 3. Kalau kamu dapat perpuluhan, maksudnya itu bukan sifir 3. Jadi dekat sini kita ada 33. Lepas tu 3, 4, 3, 5, 36.
Okey, 33, 36, kita ada 39. Lepas tu kita ada 42 bagi 3 dapat apa? 42. Okey, lepas tu kita ada 43. 44 bahagi 3, 45, 46 bahagi 3, 47 bahagi 3, 40. Okey, kita ada 45. Lepas tu tambah 3, kita ada 48. Okey. Inilah sifir 3 dalam ni. 42 dengan 48. Okey, 45. Macam mana cikgu tahu? Cikgu ambil 33 ni, cikgu tambahlah 3. 33 tambah 3 dapat 36. 36 tambah 3 dapat 39. 39 tambah 3 dapat 42. 45 tambah 3 dapat 45. 45 lah. Tambah 48. Okey, habis kat situ. Okey, kita buat satu gambar petak besar. Kita buat satu gambar petak besar. Ini adalah bulatan kita. Bulatan kita adalah set A. Set A ni kita isi apa yang kita dah tulis. 33, 36, 39, 42, 45, 48. Yang semua benda yang semua benda yang kita tak tulis lagi adalah kita punya yang nombor-nombor duduk dekat belah luar tu. Sebagai contoh, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, akhir sekali 49. Ini je. Habis 3 markah dekat sini. Okey, semua. Okey, jadi ambil gambar, nanti cikgu share recording. Okey, cikgu nak masing-masing boleh buka kamera. Okey. Cepat. Masing-masing boleh buka kamera. Kelas kita dah nak habis dah. Okey.